Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat Petang. tengah hari. Petang. Pukul 12 tengah hari. Oh iya ke? Mana aku tahu cerita ni pukul 12. Ya. Okay. 12 tengah hari. Hari ni adalah Ramadan ke? Sama. Ya aku tak faham dah, cuba dah cerita. Ramadan ke? 1, 2, 3. Ramadan ke-5 dah. Kan Oh, dah 5 dah. 5 hari dah kita Tak puasa. sedar lah, ya Allah. Akak macam mana puasa kali ni? Puasa tahun ni macam mana? Alhamdulillah, syukur. Akak ada buka puasa tak? Ataupun ada tak? Mestilah buka puasa dah. Takut kau tak ada pada satu hari sampai hari ke-5 tak buka puasa. Kerah gitu. Okey kakak. Okey, hari ni saya sebenarnya bersama tetamu yang istimewa. Saya nak beritahu dekat orang yang mendengar ni lah. Siapa? Okey. Semua orang dah kenal saya, Azim. Dan sebelah saya Kak Bahar. adalah Bukan. nama akak apa? Kak Lin. Okey. Sebelah saya Kak Lin. Ha, itu Pak Tangan. Selamat datang ke podcast kami. Terima kasih. Podcast ketiga. Podcast ketiga, Ramadan ke-5. Okey. Okey. Okey, kita nak buat apa hari ni? Hari ni kita nak bercerita. Kita nak cerita apa? Kita nak cerita pasal dalam Rat- buku kan. Kita akan macam biasalah podcast kami ni kami akan cerita kisah-kisah mengenai kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Sri Kandi Pilihan, Islam. kisah-kisah sahabat Nabi dan berkaitan dengan sirah-sirah lah. Betul-betul. So, pada hari ni Ramadan ke-5 ni kita akan share ataupun kongsi berkenaan dengan Sri Kandi Pilihan. Itu Ratu Istana Kaca. Siapakah itu Ratu Istana Kaca? Betul. Kita gelar dia Ratu Istana Kaca. Betul. Macam mana cerita ni? Adakah cerita ni sesuai untuk tontonan semua? Of course. Sebab tajuk ataupun topik ni berada Bacaan di semua yang ni sangat bagus lah. ada di buku 15 Sri Kandi Pilihan keluaran. Pustaka Darul Iman. Betul. Alright kak, jom kita mula ke pembacaan. Kak cakap akak nak cerita juga kak cerita. Macam mana cerita ni sebenarnya? Okey. Ratu Istana Kaca ni sebenarnya kita diberi gelaran kepada wanita yang bernama Balqis. Okey, Baca je. Okey, baca je. Okay, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang rasul yang diberi Allah kebesaran yang tidak terkira hebatnya. Okey. Pemerintahan bagi dia meliputi manusia dan makhluk-makhluk lain seperti jin dan haiwan. Wow, nampak tu. Maksudnya hebat. Maksudnya Nabi Sulaiman ni dia boleh Dia macam memimpin lah, dia memimpin manusia bukan sahaja manusia tapi makhluk lain. Jin dan haiwan. Jin dan Jin yang haiwan. kita selalu tak nampak. Kadang-kadang kita kalau zaman sekarang kan jin kita tak nampak. Tapi benda tu memang ada. Macam masa kita tak nampak kan yang itu dia boleh. Sungguh pun begitu baginda bersentiasa bersyukur dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia masih berpegang akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, pada satu hari Nabi Sulaiman ni dan tentera-tenteranya telah Nabi Sulaiman ni ada tentera lah maksudnya. dia bawa-bawa pemerintahan dia tu lah mesti ada tentera badu semua telah singgah di suatu kawasan yang tandus lagi kering. Okey. Baginda ingin memerintahkan seekor burung yang dipanggil Hud-Hud. Dengar tak Hud-Hud tu lagu M. Nasir tu Sama itu Hud. Memang benda tu memang Ingat ada kisah lah. lah. Agar memerintahkan burung Hud tu agar meninjau-ninjau di sekeliling mereka untuk mencari air. Maksudnya dekat kawasan Kedikontang tu Ya. Nabi Sulaiman mengarahkan burung Hud untuk mencari air. Kan macam dia cakap tadi dia ada haiwan bawah pemerintahan itu macam dia punya rakyat-rakyat dia tu lah. So dia boleh berkomunikasi dengan burung ni. Perintah je burung tu untuk tengok air. Betul. Nama burung tu Hud-Hud gitu. Okay, malangnya baginda mendapati Hud-Hud tidak ada di tempatnya. Nabi Sulaiman pun sangat murka, marah pula dia. Lepas tu jika Hud tidak dapat memberikan alasan yang kuat mengapa dia tidak ada di sini, niscaya aku akan penggal lehernya. Dia cakap dekat burung Hud. Tapi burung Hud tak ada. Hud tak ada, tapi dia cakap lah, maksudnya kalau dia tak ada, kenapa dia tak ada kan? Dia pun tak tahu kenapa. Tidak lama kemudian Hud pun datang menghadap Nabi Sulaiman. Rupa-rupanya Hud sudah bersedia untuk melaporkan sebuah berita yang sangat penting. Tengok tu. Maksudnya burung Hud ni dia Ada pembawa berita lah sebenarnya. Dia nak membawa satu berita penting lah, sebab tu dia tak ada tadi. Lepas tu dia cakap dekat Nabi Sulaiman, ampunikan hamba-Mu hamba tuanku. Ampuni hamba tuanku. Salah ayat dia. Ampunkan hamba tuanku, macam itulah. Hamba tahu tuanku sedang mencari hamba.
Tuanku murka kerana hamba tidak ada di sini. Sebentar tadi, sebenarnya hamba terlewat kerana menyaksikan sesuatu yang belum pernah tuanku dengar sebelum ini. Hud memulakan penjelasannya. Dia bagi mukadimah dulu sebelum tuan ni marah kan. Gitu. Lepas tu Katakanlah segera. lepas tu apa namanya Sulaiman katakanlah segera aku akan dengar doa dulu laporanmu, kata Nabi Sulaiman tu. Lepas tu, wahai Nabi Allah, sebenarnya hamba baru pulang dari sebuah negeri. Negeri tersebut diperintah oleh seorang raja perempuan yang bernama Ratu Balqis. So maksudnya Ratu Balqis ni adalah pemaisuri lah. Dia macam di satu negeri tu lah. Dia kan begitu Terban nampak tadi dia nak laporkan kisah ni. Di sana hamba lihat seluruh rakyat tidak beriman kepada Allah. Maksudnya rakyat Ratu Balqis tu dia tak beriman. Sebabnya mereka mengadakan upacara menyembah matahari. Menyembah matahari. Hamba melihat sendiri upacara tersebut. Itulah sebabnya hamba pulang lewat. Mendengar kata-kata Hud itu, Nabi Sulaiman terdiam. Baginda pun segera menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Ratu Balqis. Kemudian baginda memberikan surat tersebut kepada Hud sambil berkata, bawalah surat ini kepada raja perempuan itu dan jatuhkan di hadapannya. Ada jadi bawa postman, postkanlah zaman macam tu. Lepas tu jatuhkan ke hadapan Ratu Balqis tu. Kemudian tersembunyilah dan dengarkanlah dengan teliti apa yang mereka bincangkan. Dia suruh tengoklah bila dia dapat surat tu apa benda yang dia cakap kan. Lepas tu Hud pun terbang membawa surat tersebut ke istana Ratu Balqis. Sementara itu, Ratu Balqis telah mendapat satu alamat yang alamat yang buruk lah. Maksudnya satu berita yang buruk lah. Bakal berlaku. Dia bermimpi bahawa seekor burung ruh telah menghancurkan kerajaannya. Anehnya dia sedikit pun tak pernah berasa sedih ketika Ratu Balqis menceritakan kisah mimpinya itu kepada dayang-dayangnya. Hud pun sampai. Maksudnya sebelum Hud sampai dia dah bermimpi dah. Lepas tu Ratu Balqis tu tergamam. Dia sendiri sangat takut. Dia percaya bahawa mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Hud berlega-lega di dalam istana. Kemudian dia menjatuhkan surat itu dan surat yang dibawanya itu di hadapan Ratu Balqis. Sewaktu Ratu Balqis mengambil surat itu, Hud terus terbang dan bersembunyi di satu penjuru. Dari situ dia dapat melihat dan mendengar perbualan mereka. Ratu Balqis membuka surat daripada Nabi Sulaiman itu dan membacanya. Lepas tu dia baca. Ajib pula baca. Saya akan terangkan apa yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Dekat surat yang di post tadi dia burung tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian sombong, tetapi menghadaplah kamu kepada menjadi orang-orang Islam. Lepas tu Ratu Balqis membaca berulang kali dengan perasaan serba salah. Dia menjadi bingung sekali. Akhirnya dia mengumpulkan para pembesar negeri itu untuk mendapatkan pandangan mereka. Ratu Balqis membacakan surat tersebut di hadapan mereka. Sebaik saja mendengar isi kandungan. Maksudnya dia dah baca surat tu, lepas tu dia nak minta pembesar-pembesar dia punya pandangan lah kan. Dia punya isi surat dia tu pendek je, yang tadi tu je sebenarnya. Kebanyakan daripada para pembesar tu dia mahukan peperangan dengan Nabi Sulaiman. Maksudnya pembesar-pembesar perang lah. Nak isi perang dengan Nabi Sulaiman. Lepas tu, akan tetapi Ratu Balqis berkata, aku tahu kamu semua memang suka sangat berperang. Aku benar-benar kagum dengan keberanian kamu semua. Tetapi bukankah lebih baik jika kita hantar dahulu beberapa orang utusan beserta hadiah yang banyak? Dengan itu, dia akan tahu kebesaranku. Aku juga dapat mengetahui sama ada dia seorang raja biasa ataupun utusan Tuhan. Dia nak test dulu tengoklah siapa lah Nabi Sulaiman dia tiba hantar surat layang macam tu kan. Dia tak naklah berperang. Dia minta pembesar dia nak test dulu lah tu. Nak test lah. Hantar orang dekat kerajaan Nabi Sulaiman. Lepas tu bawa hadiah lagi nak tunjukkan betapa gahnya kerajaan Ratu Balqis tu kan. Lepas tu para pembesar dekat negeri itu pun bersetujulah dengan carangan Ratu Balqis tu. Beberapa orang wakil pun dihantar kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah yang mahal-mahal. Lepas tu apabila wakil-wakil tersebut menghadap Nabi Sulaiman dan mempersembahkan hadiah yang dibawa, Nabi Sulaiman pun berkata, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan seluruh alam telah mengurniakan harta benda yang lebih banyak dan lebih baik daripada ini. Pulanglah kamu semua ke negerimu. Dia macam menolak dia menolak. Dia suruh kembalilah balik ke negeri Ratu Balqis tu. Seterusnya Nabi Sulaiman memberi amaran keras.
Sekiranya mereka tidak mahu beriman kepada Allah, baginda akan menjadikan sebuah angkatan tentera yang besar untuk menyerang negeri mereka. Lepas tu wakil tu pun pulanglah. Lepas tu melaporkannya kepada Ratu Balqis. Apa yang mereka dengar daripada Nabi Sulaiman tadi. Ratu Balqis mendengar laporan mereka dengan teliti. Dia sedar bahawa Nabi Sulaiman bukanlah sebarang raja. Baginda adalah seorang raja yang hebat dan mempunyai angkatan tentera yang besar. Oleh itu Ratu Balqis mengumpulkan seluruh rakyat dia dan mendapatkan pandangan. Apabila seluruh rakyat telah kumpul di istana, Ratu pun berkata, Boleh buat watch meeting dengan rakyat-rakyat dia pula. Macam kumpulkan satu rakyat dekat istana kot mungkin. Lepas tu dia macam meeting lah, minta pandangan. Wahai rakyatku, macam tu dia kata. Tapi suara perempuan lah kata berapa. Wahai rakyatku. Macam mana? Tak nak lah malu. Wahai rakyatku, aku telah menerima sepucuk surat daripada Sulaiman. Dia menyeru kita supaya tunduk kepadanya dengan aman dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika tidak, dia akan menyerang negeri itu. Pada pendapatku, Sulaiman ini bukanlah seorang raja, dia adalah utusan Tuhan. Oleh itu aku rasa lebih baik kita menyerah sahaja kepadanya. Maksudnya macam Ratu Balqis dapat dia menganggap yang lah, dia rasa macam tu kan. Dia menganggap Nabi Sulaiman tu adalah utusan. Allah. Lepas tu why not kita ikut sebab utusan Allah. dia bagi test tadi dengan hadiah yang mahal pun dia tolak macam tu mentah-mentah dia tolak. Kalau kan. orang raja lain tu mungkin dah ambil macam dah rambah mata dah. Hadiah besar sampai tak mahal. nak. Gitu kan. Cuba bagi haji McDonald tak ada. Dah belum puasa ni. Itulah mesti nak kan. Tak nafsu makan masih ni lah, masih puasa lagi beriman ni. Bagus. Okay, boleh sambung? Boleh. Lepas tu lepas tu rakyat dia pun mendengarlah ucapan Ratu Balqis tu dengan keluh kesah. Lepas tu mereka rasa macam tak sanggup nak menyerahkan begitu sahaja. Maka terjadilah perdebatan yang sungguh hangat di antara ratu dengan rakyatnya. Rakyat dia pun macam tak setuju lah dengan cadangan Ratu Balqis tu. Lepas tu dia orang pun berdebat lah macam dewan rakyat macam tu lebih kurang. Okey, lepas tu bermacam-macam pandangan disuarakan dalam perdebatan itu. Akhirnya satu keputusan diambil. Ratu Balqis sendiri pergi menemui Nabi Sulaiman. Dengan demikian bolehlah dia berunding secara langsung untuk mengelakkan negerinya daripada diserang. Maksudnya Ratu Balqis itu sendiri yang bertemu dengan Nabi Sulaiman. Supaya tak ada berlaku peperangan antara dua negeri itu kan. Selepas itu apabila mendengar Ratu Balqis akan datang, Nabi Sulaiman cuba membuat sesuatu yang boleh menawan hati ratu tu. Bila dia dapat tahu dia nak datang ke tempat dia kan, Nabi Sulaiman tu buat something lah. Ambil hati lah. Lepas tu Nabi Sulaiman memerintahkan salah seorang pengikutnya memindahkan singgahsana Ratu Balqis ke hadapannya. Tengok tu macam mana tu, dengan takdir Allah, seorang ahli kitab yang soleh telah mendapat memindahkan singgahsana itu dalam sekelip mata saja, macam magic lah. Betul. Tidak lama kemudian Ratu Balqis pun sampai bersama rombongannya. Ratu Balqis berasa sungguh hairan apabila melihat singgahsana sendiri berada di situ. Peliklah dia. Maksudnya singgahsana Ratu Balqis tu dekat. Dia macam magic. Macam contohkan benda tu negeri Selangor tiba datang ke KL dengan singgahsana tempat dia tu. Sebab Nabi Sulaiman kan dia boleh berkomunikasi dengan jin. Mungkin jin tu menolong kan. Tu dia boleh magic tu, macam magic lah. Lepas tu pelik kenapa dia beli singgahsana boleh ikut sekali kat situ kan. Siapa je tak boleh. Lepas tu dia pun mula merasakan kehebatan Nabi Sulaiman tu. Dia rasa macam dia insting dia lah. Kemudian Nabi Sulaiman pula menjemput Ratu Balqis ke istana baginda. Istana tersebut sungguh cantik, ya Allah. Lepas tu ketika hendak memejai lantai istana tu, Ratu Balqis mengangkat sedikit kainnya. Pada sangkaannya lantai itu berair. Rupanya bukan. Nabi Sulaiman tersenyum melihat telatah Ratu Balqis tu. Sebenarnya itu dia adalah lantai yang dibuat daripada kaca yang sangat halus. Mesti cantik kan. So macam terpancar lah benda tu. Dia punya reflect lah. Dia ingatkan air. Rupanya bukan. Rupanya lantai kaca yang macam dibuat daripada kaca. Ya Allah, tengok tu kaca. Kalau kita nak lalu kaca pun aku takut pecahkan yang itu. Hebat tak hebat. Itulah. Nabi Sulaiman menerangkan Ratu Balqis kelihatan tersipu-sipu. Malu apabila mendengar kata-kata Nabi Sulaiman tu. Yang dia cakap kan, ini bukannya air, tu sebenarnya kaca, dia kata. Gitu. Oh, aku sangka tadi lantai ini berair. Sebab itulah aku mengangkat pakaianku supaya tidak basah. Dia kata. Lepas tu Nabi Sulaiman pun berbual dengan Ratu Balqis. Baginda mengajaknya menyembah Allah SWT dan berhenti menyembah matahari. Baginda menerangkan tentang ciptaan Allah. Lepas tu akhirnya Ratu Balqis mula sedar. Dia mengisafi kesalahannya dan
kesesatan rakyatnya selama ni. Dan dia punya yakin bahawa Nabi Sulaiman tu adalah utusan Allah. Tanpa tergagap lagi, Ratu Balqis pun bertaubat dan beriman kepada Allah. Tidak lama kemudian seluruh rakyat negerinya menurut jejak langkahnya. Mereka pun tunduk dengan suruhan Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah SWT. Maksudnya dalam cerita ni fungsi yang pertama sekali adalah burung hudhud tu lah. Dia yang menyebarkan berita kan. Dia nampak dia terbang. Lepas tu dia nampak kerajaan Ratu Balqis tu menyembah matahari. Lepas tu dia mengadu kepada Nabi Sulaiman. Dan mulalah cerita ataupun kisah Ratu Balqis ni. Sebenarnya Ratu Balqis ni baik lah kan. Sebenarnya dia baik. Dia pun sangat, kerajaan dia pun sangat kaya. Nabi Sulaiman pun sangat kaya. So dia fight lah kaya sama kaya ni. Jadi bila dia tengok macam tu, dia macam nak buat something untuk menawan hati Ratu Balqis tu. Tengok dengan cara lantai apa tadi? Lantai kaca tu pun dia dah boleh nampak kehebatan dia tu. Tempat dia tak ada tu. Dia pindahkan bilik ataupun singgasana Ratu Balqis ke mata kan. Macam tu dia macam enci. Jadi pun dia tu pun terasa buat macam mana benda yang besar tu boleh ikut jalan sekali. Pelik, aku tak bawa pun, mana ada aku bawa tali ke apa kan. Betul. Tu. Walaupun rakyat Ratu Balqis tu dia apa orang cakap dia mula-mulanya macam menentang, dia macam tak setuju, tapi akhirnya dia beriman juga. Beriman. Maksudnya rakyat dia pun bagus jugalah kan. Maksudnya dia sangat patuh dengan Ratu Balqis sebab Ratu Balqis tu sangat berkuasa. Macam tu. Jadi bila orang berkuasa, dia kalau arah ke suruh buat baik, memang semua orang akan ikutlah. Betul. Okey, apa pengajaran yang kita dapat Kak dalam penceritaan Ratu Balqis? Maksudnya dekat dalam 15 serikandi pilihan ni, Ratu Balqis yang kita nak mention kan, sebab dia perempuan. So macam apa pengajaran yang kita dapat menerusi kisah Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balqis ni Kak? Okey, pertama kita ada 5 pengajaran, 6. Pertama, kita harus selalu bersyukur atas nikmat dan iman dalam Islam dan segera bertaubat apabila ditegur dan dinasihati. Betul. Tengok tadi bila dia tegur tadi tu, macam Puteri Balqis tadi dia tegurkan tentang apa kesalahan Allah tu, alhamdulillah dia pun segera bertaubat dengan bila dinasihati oleh Nabi Sulaiman. Lepas tu kedua, segera berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam apabila mendapat ilmu. Betul. Macam tadi itulah. Puteri Balqis tu dia dah dapat ilmu daripada Nabi Sulaiman tu kan, ataupun dia pun terus arahkan rakyat dia. So tu alhamdulillah tu secara ajaran dengan segeralah dia terus berdakwah. Sama juga Nabi Sulaiman. Walaupun dia beriman kepada Allah, kerajaan dia nampak orang lah macam Puteri Balqis tu menyembah berhala matahari. Jadi pun terus berdakwah segera. Betul. Tu maksudnya banyak juga yang kita dah belajar dalam kisah ni. Betul. Okey, asal pula nombor 3. Pengajaran yang kita dapat adalah berbincanglah dengan orang-orang yang terdekat dahulu sebelum membuat keputusan yang besar dalam hidup. Betul. Macam tadi itulah Balqis tadi dengan rakyat-rakyat dia buat meeting dulu. Betul, dia suka bincang dengan dia punya rakyat, dengan pembesar-pembesar kan, sebelum dia buat keputusan. So dia ambil pandangan macam mana, walaupun ada tentangan, okey macam ni dia ambil kata putus. Betul. Aku pergi jumpa dulu dengan Nabi Nabi Sulaiman tu dua-dua kan. Betul. Bagus juga kan bincang. Bagus apa maknanya orang kata musyawarah tu sangat penting lah. Jangan buat kepada tahu. Biar semua orang tahu. Betul. Macam ni Azim rasa dalam Puteri Balqis tu kan, dia kan bagi tahu rakyat kan. Betul. Macam mula-mula memanglah orang tak terima, tapi lama-lama orang sebab orang dah tahu yang Puteri Balqis tu nak beriman. So diorang pun join lah sebab diorang dah tahu dah kisah tu. Kalau tiba-tiba mungkin susah sikit macam menentang kan. So yang keempat, kepatuhan tentera kepada pemimpin hingga sanggup dihukum kerana kesalahan. Contoh tadi tu nilah yang burung hudhud tu tadi kan. Betul, dia sangat patuh. Tapi nasib baik dia memberi keterangan kat dia kenapa dia lewat gitu semua. Nasib baik dia punya reason tu diterima lah. Lepas tu memang betul lah kan. Memang betul lah sebab dia nampak Ratu Balqis dan rakyat dia tu menyembah matahari. So dia menyampaikan satu berita yang sepatutnya kita cepat-cepat kita ubahlah benda tu. Akidah tu dah salah. Macam tu. Lepas tu kreatif. Kat mana kreatif ni kalau Ajin tengok tadi? Ya, Ajin nampak kreatif. Puteri Balqis ada dua belah pihak. Dua-dua kreatif. Satu
Puteri Balqis tu dia Masa bila? satu dia kreatif macam dalam membuat keputusan tu. Ni Azim rasa lah. Mungkin kita lain punya. Okey. Kreatif dari segi membuat keputusan tu. Okey. Memula dia jumpa pembesar. Lepas tu dia jumpa rakyat. Lepas tu last kali dia buat sendiri. Okey, bagi Kak Din pula kreatif bagi dua-dua pihak tu. Lepas tu Nabi Mana? Sulaiman, Azim pula ajak. Nabi Sulaiman dia kreatif tu dia nak ambil hati. Betul. Okey. Okey, bagi Kak Din pula kreatif tu di mana bila dia mula-mula kan dia nak nak pergi Perang. tentang perang kan. Dia katakan, lepas tu dia kata jangan berperang dulu. Aku nak bagi hadiah besar-besar. Nampak tak kreatif dia kat situ. So dia nak menduga Nabi Sulaiman tu Dia utusan Tuhan ataupun pembesar yang ni kan. Macam tu lah tu satu. Lepas tu masa time Nabi Sulaiman pula dia kreatifnya masa dia menduga Ratu Balqis tu. Dia buat magic tu satu. Satu lagi dia lantai yang kaca tu. Nampak kreatif macam mana dia nak duga dia, macam mana dia nak macam nak ambil hati. Itulah macam mana dia trick orang tu nak Itulah tengok. kreatifnya kan. Kreatif dekat Nabi situ. kita betul. Lepas tu last kali rakyat akan menuruti agama rajanya. Betul. So memanglah betul lah sebab kat sini bila rakyat dia orang kata didokong oleh raja yang bagus. Betul. So bila raja tu dapat mengawal semua rakyat dia dengan baik, so memang dia akan turutlah agama dia. Macam tu. Betul. Memang zaman-zaman dulu pun zaman dulu macam tu. Siapa yang berkuasa, siapa raja yang bagus, dia akan turut. Betul. Sebab tu senang Islam dekat Malaysia ni, kita kat Malaysia macam sultan-sultan kan. Kalau sultan tu dah Islam, rakyat pun semua Islam. Sama lah macam kes walaupun Ratu negara Balqis kita ni ada berbagai bangsa dan agama, tapi yang tunjang ni tu alhamdulillah lah agama Islam. Betul. Kan macam tu. Tapi walaupun macam mana pun kita dapat hidup dengan harmoni alhamdulillah, walaupun kita berbilang bangsa dan agama. Banyak saling kan? hormat menghormati lah. Betul. Banyak sangat pengajaran yang kita boleh dapat. Betul. Dalam kisah Ratu Istana Kaca ni. Ada dalam surah Al-Nam dalam ayat ke-27. Ya, saya baca Dan ketika Balqis datang, ditanyalah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Ni masa yang inilah. Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Yang dia magic tu lah. Magic. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ni masa yang dia cerita tu, masa dia buat magic, masa dia datang jumpa Nabi Sulaiman tu. Macam mana dia Ratu Balqis cakap, kenapa singgasana ni sama macam singgasana aku kan? Lepas tu sebenarnya tu memang singgasana dia sebiji pun. Kreatif kan Nabi Sulaiman. So itu sahaja bijak orang dulu. Bukan kata kita ni tak bijak, tak. Memang benda ni sebenarnya Islam tu sebenarnya dah bijak, dah kreatif daripada zaman-zaman tu lagi. Betul. Nabi Sulaiman tu kan utusan yang boleh kita ambil apa orang cakap iktibar dalam kisah-kisah dia. Banyak lagi kisah dia sebenarnya, bukan saja Ratu Balqis. Ini salah satulah. So itu sahaja kisah Ratu Balqis dalam buku 15 Serikandi Pilihan. Dan semoga kita dapat manfaatkan bacaan tadi. Betul, kisah tadi pada semua. Sekarang kalau kita tak baca pun kita tak tahu pun benda ni siapa tu Ratu Balqis dalam sejarah Islam kan, kita tak tahu. Rupanya dia adalah pemerintah yang besar, kaya raya, yang gagah, dan baik. Dia pun baik juga alhamdulillah. Okay, semoga kisah yang diceritakan oleh saya dan juga Kak Lin yang kita kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semua orang yang mendengar. Dan itu sahaja daripada podcast kami. Bertemu lagi dalam podcast seterusnya bersama dengan rakan-rakan yang lain di puasa yang ke-6 nanti. Hari ni yang ke-5, esok lah ke-6. Esok ke-6. Okey, itu saja. Semoga kita bertemu lagi Kak Lin dalam podcast yang lain. InsyaAllah. Nanti kalau saya jemput nanti Kak Lin nak ni tak? Boleh. Betul? InsyaAllah. InsyaAllah kalau free kan? InsyaAllah. Okey, siapa nak tahu Kak Lin ni siapa, boleh ke Instagram. Boleh. Nak promote gitu, kau jangan nak promote sangat lah, malu ayah. Okey, itu saja. Terima kasih Kak Lin sebab bersama saya. Semoga kita bertemu lagi dalam
besok hari ataupun podcast yang Podcast lain. kita esok hari insya-Allah. Okay. Tinggal sama orang lain pula lah. Kan Kak Alin tak hari kan jemu pula. Kan nak dengan Kak Alin sama-sama. Gitu. Kalau nak, cuba komen nak. Okey, jangan lupa follow kita punya media sosial, Pustaka Darul Iman. Pustaka Iman, TikTok semua sekali TikTok, TikTok, Instagram, Facebook, apa lagi? Macam-macam apa lagi? Apa lagi tu yang Twitter. Nak cakap tu lah Twitter Lagi satu kita nak beritahu, kita ada YouTube. Runfest. Yes, sekarang kita tengah berlangsung Runfest kita. Banyak aktiviti yang kita lakukan. Yang antaranya adalah kita ada live TikTok. Kita betul. ada podcast kami sekarang ni. Sekarang ni antara ni lah. Setiap Jumaat kita ada live podcast live dekat YouTube. Dekat YouTube betul. Itu boleh nampak muka kan? Nampak muka. Itu nampak muka. Dan Ini suara je. Dan mungkin Kak Lin ada kan dalam podcast live tu. Gitu. Lagi kita akan ada bubur lambuk insya-Allah. InsyaAllah. Kita ada tadarus. Tadarus setiap hari kita buat bermula puasa pertama sampai puasa yang ke-16. Ya betul. Ya ke puasa 16? Bukan puasa 16. Kita buat tu sama 16 hari lah. Kita ambil tolak cuti Sabtu Ahad semua. Macam tu lah. Macam sekarang ni kita dah 3 kali. Betul. Puasa kelima betul tak? Khamis, Jumaat, Khamis. 2 hari lah. 2 hari lah. Khamis 2 hari. kita puasa pertama kita mengaji hari tu. Lepas tu Jumaat kita dah cuti. Cuti peristiwa buat puasa. Lepas tu Sabtu Ahad tak cuti, ada. dan kita bertemu pada hari ini. Hari ni lah tadi dah berlangsung dah mengaji. Alhamdulillah dapat dah juzuk kedua. Betul. Okey akak, mudah-mudahan Ramadan ni memberi banyaklah kelebihan dekat akak juga. Betul. Bukan saja dapat macam orang kata dapat macam boleh share benda baru. Betul. Benda yang kita buat tadarus, kita buat tingkatkan keimanan lah. Benda-benda yang boleh meningkatkan keimanan. Memang semua kita meningkatkan keimanan. Kalau kita boleh tambah lagi tu betul. Yes. Alright kak. Dan mengeratkan silaturahim antara kita semua. Bila kita buat aktiviti macam ni, dia macam mengeratkan lagi kita punya silaturahim kita. As a Muslim, as a orang kata kerja satu bubong kata. Gitu. Kepada semua tolonglah support kita orang. Jangan tak support kita tau, support tau. Support. Kalau nak dapatkan Al-Quran, Al-Quran boleh, buku-buku agama. Buku ni 15 sekali pilihan ni. Betul. Siapa yang nak dapat boleh pergi ke website boleh. Pustaka Darul Iman website paling penting. Ataupun Telegram Pustaka Darul Iman. Betul. Itu saja daripada kami berdua. Semoga semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi. Dan selamat berbuka sekejap lagi. Jangan lupa tarawih. Jangan minum pula. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca sudah 77 ni.